Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الآخرة. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله العالمين. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi. Setelah pada bulan yang lepas, bulan 12, saya ada menerangkan tentang perkara yang berkaitan dengan solat ketika sedang sakit. Alhamdulillah, kita telah selesai daripada kuliah tersebut. Dan hari ini, sebagaimana saya janjikan, kita akan masuk dalam bab yang berkaitan dengan solat jenazah. Ya, kita akan terangkan tentang kaifiat solat jenazah dan kita akan terangkan juga tentang praktikal, ya, solat jenazah termasuk juga dengan masbuk, ya. Baik, tuan-tuan dan Allah sekalian, dalam Islam, tuan-tuan, tak kira tua ataupun muda, kita ini sentiasa sunat untuk mengingat mati. Sebab tu Nabi SAW sebut ayyul mu'min kayis, al-kayis man dana nafsahu lima ba'dahu, ya. Man dana nafsahu amila lima ba'dahu. Rasulullah SAW. Orang mukmin yang bijak, Nabi sebut, orang mukmin yang sentiasa selalu ingat mati dan buat persiapan untuk menghadapi kematian. Sebagai orang Islam, tuan-tuan, kita tak perlu takut pada mati. Pasal apa? Kita percaya kalau dah sampai masa kita, habis-habis. Tak lambat, tak cepat. Jadi sunat kita ingat pada kematian. Bukan minta mati. Kadang-kadang kita ni, manusia ni, bila kena ujian daripada Allah, ada ujian-ujian yang kita tak suka. Of course lah, memang tak suka kan. Kita pun cakap, ya Allah, kau matikan aku lebih baik, ya Allah. Jangan aku tengok benda macam ni. Daripada kau kasih ujian ni, biar aku mati lagi bagus. Ini jangan. Ini bukan sifat orang mukmin. Ya, orang mukmin tak boleh minta nak mati, jangan. Tapi orang mukmin sentiasa ingat dia satu hari akan mati. Bila? Wallahu a'lam. Itu maksudnya. Baik. Dan bila kita menghadapi orang yang sedang sakit tenat, ya, orang sedang nazak. Ingat tuan-tuan, bila kita nak bertaubat, sekarang masanya kita bertaubat banyak. Bila nyawa kita sudah sampai dekat ghargharah, dekat kerongkong ni, taubat kita sudah tidak diterima. Macam mana berlaku kepada Fir'aun ketika dia sedang tenggelam. Bila Allah tutupkan lautan merah tadi, tuan-tuan, Fir'aun baru nak sebut, Allah sebut dalam Quran, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tapi dah terlambat. Dah dekat kerongkong, maka sudah tertutup pintu taubat. Ya. Jadi tuan-tuan, nak taubat sekarang lah. Jangan sampai masa kat kerongkong, besok baru nak taubat, dah lambat. Okay. Dan bila kita datang orang yang dalam sakit kuat, dia sedang nazak, ya, sunat kita ajarkan jangan panjang-panjang. Orang tengah nazak, awak tak payah ajar dia baca zikir munajat. Dia tak boleh ikut. Sunat aja la ilaha illallah. Cukup. Semakin berat, Allah ingat. Sebab tu tuan-tuan, ini saya sebut je, dalam amalan tariqah, kalau siapa tak setuju dengan tarikat tak punya masalah, bukan wajib pun, saya tak cakap wajib, ya. Tapi saya ceritakan sikit. Genuinely, amalan tariqah yang betul-betulnya, bukan yang songlap ni, bukan, yang betul-betul,
Antara amalan mereka, selain kita ada zikir secara terang-terang, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, betul tak? Ada juga amalan dalam hati. Kita tarik nafas, Allah, Allah dalam hati, Allah, 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 Allah dalam hati. Tak sebut lidah. Apa tujuannya? Tujuannya tuan-tuan, bila kita besok nak meninggal dunia, mudah-mudahan kita mudah sebut la ilaha illallah. Pasal kita dah biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Kalau tak dapat lidah kelu la ilaha illallah tak dapat, sekurang-kurangnya dalam hati ni Allah. Ingat Allah, Allah, habis. Sekurang-kurangnya walaupun tak sebut dalam hati ingat Allah. Itu sebab kita tak nak mati kosong, rugi. Hidup sekali je. Mati pun sekali. Ya, kita tak nak mati kosong. Itu sebab dia suruh kita sembahyang, ingat Allah, zikir, kan? Mudah-mudahan dengan berkat kita ibadat ni, besok nak meninggal dunia ingat nama Allah, bukan ingat nama bank kita, bukan. Ini pun tak boleh tolong tuan-tuan. Ya, nama isteri kita ini pun tak boleh tolong. Minta maaf. Ya, Allah, itu maknanya. Ya, that's why antara fadilat kalau kita bersiwak, antara fadilat bersiwak, mudah-mudahan besok bila nak mati Allah mudahkan roh tu keluar, tak sangkut. Orang tengah nazak ni, banyak orang saya tu tak bikin. Saya nak offer pun saya takut orang jadi salah faham. Kadang-kadang tuan-tuan, maaf cakap, kita boleh tahu orang ni, keluarga ni, dia faham Islam ke tak faham. Kita boleh tahu. Bila kita datang, saya pernah dengar cerita-cerita. Bila kita datang satu orang, doktor kata tunggu masa je. Betul? Kita kata dengan keluarga bacalah surah Yasin. Sebab Nabi sebut iqra'u ala mautakum surah Yasin. Bacakan ke atas orang nak mati kalangan kamu ni surah Yasin. Sebenarnya lebih afdal baca surah Yasin ketika nak mati, bukan dah meninggal. Dah meninggal bab lain lah, saya tak boleh. Tapi yang afdal tengah nak mati tu. Ada family kalau awak baca surah Yasin dia jadi marah. Apa ingat bapak saya nak meninggal ke? Kadang-kadang ini berlaku tuan-tuan, ya. Ataupun kadang kita kata bacalah surah Yasin, mudah-mudahan kita doakan kalau dah sampai masanya minta habis husnul khatimah. Keluarga jadi marah. Kita punya bapak belum nak mati lagi lah. Contohnya. Ini maknanya minta maaf orang tu tak faham. Bukan kita minta mati, tidak. Tapi kalau dah sampai masa mati, mati juga tuan-tuan. Cuma kita nak dia mati dalam husnul khatimah. Pasal apa tuan-tuan? Bila di akhir-akhir hayat ni tuan-tuan, kita tak tahu siapa yang kita nampak. Kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kalla idza balagatil hulqum, satu masa nanti bila nyawa kamu ni dekat halqum. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu semua ketika waktu itu kamu akan melihat. Lihat apa? Wallahu alam, tak tahu. Yang kita takut ni tuan-tuan, sebenarnya dah akhir hayat kita tadi tu tuan-tuan, itulah detik-detik akhir iblis akan datang cuba nak rosakkan akidah kita. One last chance, dia dapat saja seluruh apa yang kita buat ni habis tuan-tuan. Faham? Ya? Dia dapat pengkan akidah kita, apa kita buat selama ni habis. Sebab tu saat nak mati tu very critical. Ya, kita dah sesuai disuruh zikir supaya ingat Allah. Dengan berkat amalan kita, sembahyang kita semua, mudah-mudahan Allah bantu kita time nak mati tu. Itu last. Sebenarnya iblis pun tak tahu bila kita nak mati. Betul tak? Sebab yang tahu ilmu gaib Allah, bukan iblis. Kan? Tapi iblis tengok orang ni dah tenat, dia cuba datang nak goda, rosak akidah saja. Itu maknanya. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan terlampau ta'assub. Tahu ta'assub tak? Terlampau ta'assub. Ta'assub ni tuan-tuan tak boleh kepada sesiapa pun kecuali pada Allah dan Rasul saja. Ta'assub. Makna apa ta'assub? Apa saja yang dibuat adalah betul, tak ada yang tak betul. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nak ta'assub pada Nabi SAW boleh. Ta'assub pada selain Nabi tak boleh. Pasal apa? Pasal tak ada orang yang maksum, melainkan Nabi saja daripada anbiya. Itu maknanya.
Kadang-kadang orang ta'assub, maaf cakap, dia ta'assub pada guru dia. Guru cakap apa? Betul, ini apa guru cakap ni macam wahyu pada dia. Na'udzubillah min zalik. Ulama-ulama kita tak cakap macam itu. Ya, bahkan ulama-ulama kita suruh kita belajar dengan banyak guru, jangan satu guru saja. Mungkin silap, ada guru betul belajar. Itu maksudnya. Ya, okey baik. Jadi balik kat sini tuan-tuan. Bila orang nak meninggal dunia, kalau masuk ICU, okey, kalau setakat datang nak berbual bikin bising dalam kecoh, keluar sudah pada saya. Minta maaf, saya kasar sikit. Ya, itu sangat kritikal. Datang minta family datang baca surah Yasin. Ada ulama ajar surah Ar-Ra'd, ada fadilat dia. Silakan. Tak baca surah Ar-Ra'd pun baca surah Yasin. Tak ada pun baca la ilaha illallah. Tak ada pun baca benda yang baik-baik. Ini saya cakap seorang nak mati ni. Ya. Dan ingat fadilatnya apa? Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan di akhir kata-katanya itu la ilaha illallah, masuk syurga confirm. Ni. Kita dengar orang meninggal dunia, kadang-kadang ada orang meninggal dunia tengah sujud dekat Raudhah, dekat Masjid Nabawi, ataupun tengah sujud. Ini semua terlalu tinggilah. Kita boleh mengharapkan tapi jangan mengharapkan sangatlah, ya. Pasal apa? Kita tak tahu orang-orang ini apa amalan dia dan apa yang dia dah lalui selama hidup dia sampai Allah kurniakan dia macam itu. Ya. Kita ni macam kita ni kalau dapat macam itu alhamdulillah, tapi jauh sangat. Dapat at least nak mati la ilaha illallah pun cukup lah tuan-tuan. Itu maksud saya, ya. Okey baik. Jadi sunat kita sebut la ilaha illallah ataupun Allah. Zikirkan, ya, mudah-mudahan itu yang baiknya. Baik. Kemudian kita sebut bila satu orang sudah meninggal dunia, confirm sejuk, doktor dah certified. Kita bukan doktor. Jangan sampai kita certified meninggal, kita dah mandikan kapan gas, nak tenang dia bangun balik. Itu saya tak tahulah. Tapi maknanya doktor certified dia dah meninggal, okey, maka sudah wajib atas kita 4 perkara. Mandikan, kapankan, sembayangkan, dan kita tanam dengan sempurna. Itu dia. Okey. Jadi maknanya tuan-tuan dekat sini, okey, kewajipan ini mayat pada orang Islam yang tidak dalam ihram ataupun makna kita katakan tidak mati syahid dan bukan bayi yang gugur. Ya. Baik, ini saya akan terangkan satu persatu. Kalau orang mati syahid dalam medan peperangan, itu dia tak perlu kita mandikan, kapankan, sembahyangkan, terus kita tanam saja. Ya, ini orang mati syahid lah. Ya. Yang ISIS meletukkan bom dekat Jakarta tu, itu bukan. Ya. Yang jadi korban tu mudah-mudahan mati syahid, tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Ada 3 jenis syahid, mesti faham. Ada kita panggil syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja, ada pula syahid yang dunia saja. Na'udzubillah min zalik. Contohnya apa? Syahid dunia akhirat ini orang yang mati syahid kerana pergi ke peperangan yang suci seperti perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Mati terkorban, mati syahid dunia akhirat. Maknanya apa? Dekat dunia kita buat dia macam mati syahid, tak payah mandi, tak payah kapan, tak payah sembahyang, terus tanam dengan baju dan darah-darahnya sekali kita tanam. Itu syahid akhirat. Dekat akhirat masuk syurga tanpa hisap. Kedua, syahid akhirat, iaitu dunia ni kita buat dia macam biasa, mandikan, kapankan, sembahyangkan, tanam. Tapi dekat akhirat dia beri keutamaan masuk syurga tanpa hisap. Yang kita takut syahid dunia sahaja. Maknanya di dunia ini orang ingat dia mati syahid, tak payah mandi, tak payah kapan, tak payah sembahyang, terus tanam. Tapi dekat akhirat dia tidak mati syahid. Sebab apa? Antara sebabnya dia pergi perang bukan ikhlas kerana Allah, kerana nak nama, contoh. Ini na'udzubillah min zalik. Okey? Baik, faham. Okey. Kita pergi pada seterusnya. Orang yang mati, kalau orang kafir yang meninggal dunia, kita tak ada hak untuk hina. Kita tak ada hak cakap pergi mampus, maaf cakap, ya. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau inilah akhlak Nabi SAW, nescaya Islam tak akan tersebar luas sampai hari ini, tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan,
Bila mayat seorang Yahudi jalan, kita semua tahu Nabi bangun beri penghormatan. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Okay? Jadi kita kena faham, mayat kafir, orang yang bukan Islam, orang kafir ni dia terbagi kepada beberapa bahagian. Mesti faham. Silap orang hari ini yang nak pergi bunuh orang ni semua, kita tanya dia, dia punya pahaman kafir satu, semua sama. Tak boleh tuan-tuan. Kafir ada macam-macam jenis. Tidak semua orang kafir itu macam Abu Lahab, bukan. Tak semua. Kita ada kafir harbi. Betul tak? Kita tengok tuan-tuan Allah sekalian. Saya bagi contoh, ya. Waktu Nabi SAW nak hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW keluar daripada rumah, janji dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di satu tempat. Betul? Bertemu di satu tempat, mereka jalan yang agak jauh tapi lebih selamat. Saya tanya tuan-tuan, tahu tak kita siapa yang bawa tu? Siapa yang jadi guide tu siapa? Seorang lelaki yang bernama Ibnu Uraiqid. Tahu tak kita, Ibnu Uraiqid ni dia bukan orang Islam, dia orang musyrik. Masih syirik, belum Islam lagi. Fakta sejarah tak kata dia masuk Islam itu. Belum lagi mungkin. Ya. Jadi boleh tak sama dia dengan Abu Lahab? Tak sama. Nampak? Ya, Abu Talib ni tak masuk Islam, ikut pada kuat yang mengatakan tak masuk Islam. Ya. Tetapi tuan-tuan, boleh tak sama Abu Talib dengan Abu Lahab? Tak sama. Kita kena faham tu. Ya. Okey, baik. Jadi bila mayat kafir harbi ini ialah orang kafir yang menentang nak membunuh orang Islam, macam kita kata senang Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Ini semua geng-geng macam itu. Kalau orang macam ini, kita tak masuk campur hal dia. Biar orang dia uruskan, kita tak bercampur. Ya? Tapi kalau kafir yang kedua, kafir mu'amman. Kafir mu'amman ni kafir yang aman dengan kita, macam jiran kita sebelah. Saya tinggal di rumah saya, rumah bapa saya tuan-tuan, dekat 35 tahun berjiran dengan orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam tu tuan-tuan, yang beragama Taois, ya. Dia kenal saya satu family daripada saya kecil sampai saya besar, dia kenal saya. Dan kita tak pernah ada masalah. Kita hubungan kita baik. Soal dia bukan Islam, itu antara dia dengan Allah. Sebab akidah ialah akidah kepercayaan dalaman. Kita tak ada hak paksa orang. Islam tak pernah cakap paksa orang. Bahkan bila Rasulullah SAW dapat buka kota suci Mekah, dapat conquer kota suci Mekah, Nabi ingatkan, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada sebarang paksaan dalam agama. Mafhumnya, siapa nak masuk Islam silakan. Siapa tak nak masuk Islam, tiada sebarang paksaan. Bayar jizyah, bayar tax, settle. Kita akan jaga mereka. Okey, itu mesti faham. Ya, jadi kita baca ayat lakum dinukum waliyadin. Awak nak praktis agama awak, silakan. Hari Minggu orang Nasrani nak pergi ke church, silakan. Hari Sabtu orang Yahudi nak pergi sinagog dia, silakan. Hari biasa orang-orang Cina nak pergi, yang Buddha nak pergi ke temple dia, silakan. Kita tak ada hak kacau. Kita pun nak pergi masjid, mereka pun tak kacau. Aman tak? Aman. Masing-masing praktis masing-masing, tak ada sebarang. Okey, baik. Jadi bagi kafir mu'amman dan kafir mu'ahad, kafir mu'ahad ni kafir yang ada perjanjian dengan kita. Ada perjanjian, dia bayar teks, dia duduk bawah negara kita, orang Islam, kita wajib kena jaga dia. Itu contoh yang kita fikirlah. Ya. Jadi contohnya ada orang tanya, Ustaz, suami saya, ini orang tanya, suami saya masuk Islam. Dia masuk Islam. Umurnya 30 tahun, dia kahwin dengan saya, sebelum berapa bulan dia kahwin saya, dia masuk Islam. Keluarganya beragama Buddha, katakan. Bapa dia, mak dia beragama Buddha, katakan. Ya. Sekarang, bapa mertua saya meninggal dunia. Boleh tak suami saya yang Islam ini
pergi ziarah. Boleh tak saya pergi ziarah? Boleh tak suami saya tiap-tiap bulan berikan wang bulanan kepada bapa dia yang tak beragama Islam? Ini soalan dia. Haram ke tak haram? Saya kata, mana nas cakap haram? Melainkan kafir harbi, melainkan bapa dia cakap, awak masuk Islam, keluar agama Islam, kau datang aku bunuh kau. Itu lain cerita. Tapi pun susah nak cakap, sebab hari ini Singapura semua aman, ya. Tapi kalau tak ada isu, maka sebenarnya masih wajib seorang anak bantu dan hurufkan bantuan kepada ayah dia yang bukan Islam. Tidak salah, tidak salah seorang yang pergi bantu jenazah ayahnya yang bukan Islam, asalkan dia tidak buat rutin yang menyalahi agama. Itu saja. Kalau maaf cakap yang bukan Islam mereka main judi, contohnya, itu dah berpasal lah. Jangan join satu table. Faham? Orang main judi itu haram, tak boleh. Orang pusing buat acara keagamaan itu tak boleh. Tapi uruskan tolong sama tak ada isu. Apa dalil kita? Apa dalil? Ustaz, apa dalil Ustaz? Hari ini cakap tak usah sembarang, mesti ada dalil. Ya. Dalilnya, bila Rasulullah SAW dapat tahu bahawa Abu Talib meninggal dunia, ya, Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk menguruskan jenazah Abu Talib bapa dia. Abu Talib tak masuk Islam. Ali bin Abi Talib sahabat yang tak pernah sembah berhala. Faham Dia masuk Islam. Bila meninggal, bapa Rasulullah SAW suruh Ali karamallahu wajhah uruskan jenazah bapanya tadi itu. Subhanallah. Itu Islam, tuan-tuan. Ya, okey, baik, faham. Mayat orang yang dalam ihram, ya, semua sama. Orang yang mati dalam ihram, dia tengah buat umrah atau tengah buat haji, kemudian meninggal dunia, ajal dia sampai, dia belum habis ihram, faham tak? Maka hukumnya tetap wajib mandikan, kapankan, sembayangkan, tanam macam biasa. Cuma bila kita kapankan tadi tu, haram kita tutup kepala dia, sebab dia masih dalam ihram. Bila kita mandikan jenazahnya tadi tu, haram kita mandi pakai sabun wangi-wangian, sebab dia masih dalam ihram. Itu disebutkan. Yang lain sama. Okey, jelas baik. Bayi yang gugur, macam mana tuan-tuan? Bayi yang gugur di bawah umur 6 bulan yang tidak diketahuikan hidupnya dengan menjerit atau bergerak atau bernafas dan rupanya belum ada, tidak wajib baginya sesuatu, malahan haram disembahyangkan. Cuma sunat hanya saja dibungkus dengan kain dan ditanam lalu diberi dan dibuang. Baik lagi tuan-tuan, bayi yang belum umur 6 bulan, okey, ataupun kita katakan bayi yang masih kecil lagi. Kadang-kadang bila dia meninggal, gugur dalam perut, bila kita keluarkan dia masih baru darah, ataupun seketul daging belum jadi. Ini tak apa, bungkus boleh buang, tak ada apa-apa. Tak payah sembahyangkan, tak payah mandikan, tak payah apa, ya. Tapi kalau bayi yang sudah cukup 6 bulan, maka wajib kita kena mandikan, kapankan dan sembahyangkan. Pasal dah 6 bulan kena. Pasal apa? 6 bulan dihukumkan seperti orang biasa, dah boleh hidup. 6 bulan. Ingat, paling cepat seorang perempuan itu hamil, waktu dia hamil ialah 6 bulan 2 saat. 6 bulan 2 saat. Mana kalau kandungan tu 6 bulan 1 hari katakan, maka dia sudah dianggap sempurna, macam manusia biasa. Wajib mandikan, kapankan, sembahyangkan. Tapi kalau sebelum tu, tengok, kalau sekiranya mati 5 bulan sudah ada sifat, betul tak? Tak ada apa-apa, kita tak sembahyangkan pasal belum cukup 6 bulan. Kita kapan, kita tanam macam biasa, tapi tak payah sembahyangkan. Kalau dia masih kecil lagi, segumpal darah ataupun ketul daging, boleh ikat, buang pun tak apa. Tapi kalau dah cukup 6 bulan, mandikan, kapankan, sembahyangkan. Itu hukumnya, ya. Okey, baik, Allah alam. Baik, mandi mayat. Sekurang-kurang mandi mayat itu dijiruskan serata badannya, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Mesti disiram, diratakan dengan air yang mutlak. Okey, kemudian hendaklah kita ratakan di tempat-tempat yang sulit.
Kalau ada mayat yang ada tattoo, hari ini banyak orang ada tattoo. Ya, ini nak terangkan juga. Bagi orang yang mandikan mayat, bukan setakat ambil kursus untuk nak mandi mayat sahaja, tapi orang yang mandi mayat dia kena ada satu sifat, iaitu sifat amanah. Apa yang dia nampak daripada mayat tersebut yang mengaibkan, haram dia bawa keluar daripada tempat itu. Kalau tidak dia berdosa. Rasulullah SAW sebut, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib di dunia akhirat. Kita semua ada aib, tuan-tuan. Kita manusia biasa. Betul tak? Tuan-tuan minta Allah sekalian, satu orang katakan, satu pakcik lah, jadi Bilal lama 20 tahun atau 15 tahun. Dulu orang tak kenal pakcik ni. Sekarang dah tua jadi Bilal. Bila dia meninggal dunia, ada tukang mandi mayat mandikan. Lepas tu mandi mayat tu tukar keluar, hebohkan. Awak tahu, kau tahu, Pak Haji ni nampak Bilal, Masya Allah baik, zikir tasbih tak lepas. Rupa-rupanya ini tailong besar dulu. Belakang badan dia ada angkong cap naga. Contohnya, baru orang terperanjat. Macam mana kau tahu? Aku mandikan mayat dia. Ini berdosa besar, tuan-tuan. Nauzubillah. Tutup mulut, diam. Diam, jangan cakap haram. Kalau dia nampak sesuatu yang mengaibkan, mungkin pengalaman orang tukang mandi mayat kita tak tahu. Ya, kadang-kadang keluar najis, kadang keluar macam-macam. Apa pun diam. Kalau dia nak cerita pun, dia kena yakin selain daripada dia tak boleh sebut nama orang tersebut, dia pun tak boleh sebut nama kampung, nama tempat, supaya orang tak tahu siapa. Dia boleh cerita umum, saya dah mandikan, saya dah jadi tukang mandi mayat selama 25 tahun, katakan. Pengalaman saya mandikan mayat, ada mayat sekian. Orang pun tak tahu siapa. Itu sebagai pengajaran, itu okey. Tapi kalau dia bagi clue, orang ni tinggal di kampung sekian. Nama tak sebut, mungkin orang boleh agak siapa. Ini pun dah berusaha, tak boleh. Terus jangan cakap. Tapi kalau umum tak apa, untuk jadi pengajaran. Ya. Faham tak? Okey, baik, alhamdulillah. Mayat orang yang tukar jantina. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan, orang yang tukar jantina ini berdosa besar, termasuk daripada dosa-dosa besar. Nabi sebut, la'anallahu al-mutakhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa akhrijuhum min buyutikum. Nabi sebut, Allah melaknat orang-orang perempuan yang buat-buat jadi macam lelaki, yang laki-laki buat-buat jadi perempuan. Akhrijuhum min buyutikum, keluarkan mereka dari rumah kamu. Ini makna sebagai nak tunjuk Nabi marah pada mereka. Ya, tuan-tuan dan Allah sekalian, macam mana satu orang itu lahir sebagai lelaki, dia besok mati pun sebagai lelaki. Walaupun fizikalnya 99.9% perempuan. Satu orang lahir sebagai perempuan, dia mati pun sebagai perempuan. Walaupun fizikalnya 99.9% lelaki. Kita tak iktiraf. Dunia boleh iktiraf. Orang ni laki-laki tukar jadi perempuan. Dulu nama Aminah jadi Amin. Katakan, ya. Maaf cakap, na'udzubillah min zalik. Dunia boleh iktiraf, kad pengenalan boleh tukar female, tetapi hukum Islam kata dia tetap lelaki. Kita tak doakan dia Allahumma ighfir laha, tak boleh. Allahumma ighfir lahu. Soalannya, Ustaz, siapa nak mandikan jenazah dia? Imam yang nak mandikan jenazah dia pun menggigil. Ustaz tengok, Ustaz, menggigil. 99.9% perempuan, lagi cantik daripada perempuan, menggigil. Pak Haji tengok, pegang apa? Pegang sabun menggigil, sejuk. Mandi air panas pun jadi sejuk. Ya, macam mana sekarang? Jawapan dia, apa-apa pun kita nak elakkan daripada fitnah. Fitnah ada dua. Satu, fitnah sendiri, tak boleh tahan tengok. Maklum, kita ni manusia. Kalau ada orang cakap, saya tak kisah, saya tengok perempuan lawa ke apa ke, saya tak ada apa-apa, sikit tak rasa apa-apa. Saya cakap senang, sama ada awak temberang lebih, auta, satu, ataupun kedua, awak kena pergi cek doktor balik. Something wrong dengan awak. Betul tak? Kalau cakap, kalau orang kata, kalau orang lelaki-lelaki, isteri kata, awak ni kalau tengok perempuan jadi,
Cakap balik, Alhamdulillah, maknanya saya normal. Saya tengok perempuan, memang saya suka tengok perempuan. Daripada saya suka tengok lelaki. Betul tak? Alhamdulillah saya normal. Itu naluri kita. Cuma nak kena kawal, itu saja. Kan? Tengok perempuan, tengok saja je. Ini something wrong. Okey, baik. Jadi dalam bab masalah ni, kita nak elak fitnah satu. Keduanya, kita pun nak elak orang tuhmah yang bukan-bukan. Jadi mandikan mayat tak boleh perempuan sebab dia masih lelaki. Okay? Jadi seorang yang lelaki yang pakar dan dihadir sama oleh kaum keluarga lelaki yang mayat tersebut supaya dia menyaksikan dan dia mengelakkan tuhmah. Dan dia juga mengelakkan fitnah, takut yang tukang mandi ni melebih-lebih pula. Kan? Maklumlah bila lagi peluang kan. Orang mereka kata sambil menyelam minum air. Ini bukan sambil minum air lagi. Telan sampai muntah ke darah. Ada can. Ini jangan. Masa kita ada nafsu manusia. Ya? Okey, baik. Allah alam. Okey. Lagi seterusnya. Ya? Okey. Bagi mayat yang meninggal dunia yang tidak khitan. Yang tidak khitan. Dulu bapa dia lupa nak khitankan dia. Sampai kahwin tak khitan. Dia pun diam-diam buat bodoh sudah. Tahu-tahu dah umur 70 tahun meninggal, belum khitan lagi. Ya, ini mungkin dia diam-diam tak boleh bilang orang. Haram, ingat haram hukumnya, ulama kata haram hukumnya kita khitan waktu dia dah jadi mayat. Haram. Kenapa? Sebab termasuk dalam unsur menyiksa mayat atau menyakiti mayat. Jadi biarkan sudah. Buat apa? Kita mandikan macam biasa. Tempat yang sulit tu sukar nak kena, digantikan dengan tayamum. Itu caranya. Ya, insya-Allah sah. Habis mayat yang ada tetu, mayat yang ada tetu sebenarnya tak ada masalah. Bukan tak ada masalah apa? Haram tetap haram. Cuma maksud saya, ulama fatwa international dah bahas bab ni, mengatakan bahawa tetu tetap kena air pada kulit. Cuma tolong jangan bilang budak-budak youth. Ada orang tanya, saya pergi ke Johor tuan-tuan, ada orang tanya, orang Malaysia tanya saya, orang-orang Singapura Melayu ni dah teruk Saya kata kenapa? Ramai ada tetu, dia kata. Saya tak boleh cakap apalah. Saya tak cakap apa kan? Memang betul pun. Ya, saya pun pengalaman saya nikahkan orang pun banyak ada tetu. Betul? Ya, kadang-kadang dia jadi saksi kan. Yang saksi tengok muka baik, lepas tu dia selak sikit tangan penuh. Ya Allah Akbar. Kita tak boleh hina orang, tapi kita doakan. Mudah-mudahan dia dapat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, okey. Balik ke sini tuan-tuan. Tetu tidak melarang atau menghalang air kena ke kulit. Cuma haram tetap haram. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, okey. Balik sebelum kat sini tuan-tuan, kita nak sebut tentang mayat yang uzur. Ada orang mati tenggelam, dah lama tak jumpa, tahu-tahu jumpa mayat dia dah macam nak hancur. Orang macam ini tak payah mandikan, kita kapalkan semayang, tanam secepat mungkin. Pasal apa? Dia mayat yang uzur. Okey, baik, jelas Okey, kita pergi pada seterusnya. Tentang kapan saya terangkan sikit ya. Kapan apa-apa pun dalam Islam jangan berlanja sampai membazir. Bila kita nak kapankan satu mayat, tak perlu kapan dengan kain sutera yang asli. Membazir. Kapan dengan kain yang boleh menutup seluruh tubuh badannya, ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali orang ihram lah ya. Kemudian sunat kita kapan dengan kain berwarna putih. Sunat. Kalau dia kapan dengan kain warna hitam ke biru ke hijau ke tak salah, tapi sunat warna putih. Ya. Kemudian bila kita dah tanam, bila kita dah kapan tadi, maka datanglah seterusnya kita wajib kena solatkan ya. Baik, saya sebut sekarang tentang rukun-rukun sembahyang mayat. Pertama, niat. Saya baca sekali dulu. Kita niat. Kedua, berdiri bagi orang yang berkuasa berdiri. Ketiga, 4 takbir dengan takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Fatihah. Yang kelima, selawat atas Nabi selepas takbir yang kedua, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kita baca doa bagi mayat lepas takbir yang ketiga, sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu. Yang seterusnya
kita memberi salam. Memberi takbir yang keempat dan kemudian kita memberi salam, ya, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, sekarang saya tunjukkan kaifiat kita semayang jenazah. Boleh saya dapat Haji? Boleh tak, ya? Okey, minta maaf je, okey. Boleh baring tak? Okey, minta maaf, Okey, tuan-tuan, sekarang bila kita letak jenazah, okey, disunatkan kepala jenazah ini menghadap ke arah utara, maknanya sebelah kanan. Ini sekarang kiblat. Yang penting kita kena menghadap kiblat. Kadang-kadang jadi kecoh. Mayat ni kepala nak letak kanan ke letak kiri? Ada kitab selalu kita faham kepala sebelah kanan, macam gini sekarang. Okey? Ada pula letak sebelah kiri. Okey? Yang saya faham, tuan-tuan, sunat sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, kalau kita berada di Masjid Nabawi, bila kita letak sebelah kiri kepala, kerana kepala itu menghadap ke makam Nabi SAW, kerana mulianya makam Nabi SAW. Jangan cakap syirik lah, tolonglah. Kita tak ada orang, tak ada dunia Islam yang kata Nabi Muhammad Tuhan, tak ada. Kita kata Nabi Muhammad tetap Nabiyun wa Rasulun. Nabi Muhammad abduhu wa Rasulun. Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasul utusan Allah. Kita dah percaya ni semua. Jadi bila kita letak kat sebelah tepi tu kepalanya supaya menghadap makam Nabi kerana kemuliaan makam Nabi Muhammad SAW. Ya, Khalifah tanya Imam Malik, saya dekat Masjid Nabawi, saya nak doa, saya nak menghadap kiblat membelakangkan makam Nabi atau saya nak menghadap makam Nabi membelakangkan kiblat? Fatwa Imam Malik, Imam Darul Hijrah, mengatakan sunat menghadap makam Nabi SAW. Okey, di Saudi mereka kalau kita depan makam Nabi, kita angkat tangan doa, dia tarik tangan kita. Okey, tolong sangka baiklah, tolong sangka baik. Jangan kita sikit-sikit kita nak marah orang, jangan. Tolong sangka baik. Kenapa dia kena buat macam itu? Pasal apa? Pasal apa? Ada berjuta manusia kat situ. Dia takut kalau sekiranya ada orang-orang yang baca jenis-jenis yang bukan-bukan ni semua datang doa minta pada Nabi, dia takut macam itu. Jadi sebab tu dia tak kasih. Jadi sangka baik sudah. Jangan pula bergaduh kat depan. Ada orang depan makam Nabi, dia angkat tangan doa, polis datang tarik, dia tolak polis, nak bergaduh, tak pakik-pakik kat situ. Kedua-duanya biadab. Pasal apa? Depan makam Nabi SAW. Allah kata apa? Ya allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi SAW. Depan Nabi SAW tadi, tuan-tuan. Faham, Okey, jadi bila kita sembahyang ni begini boleh sepatutnya. Kalau dekat makam Nabi, kita letak sebelah kiri supaya menghadap makam Nabi SAW. Tapi katakan ada orang datang banyak kali satu kat masjid, kadang jadi kecoh, mana kepala, kepala kanan kiri, satu kata kanan, satu kata kiri. Letaklah kat mana pun, yang penting kita yang sembahyang menghadap, kita menghadap kiblat. Ni dia. Okey. Kalau mayat laki-laki, sunat kat kepala gini, sunat. Faham? Kalau mayat perempuan, tengah, dekat pusat dia, tengah, dekat perut. Katakan satu orang dia terlupa, imam dah tengah penat, dia datang, dia semayang kat sini, Allahu Akbar, katakan kat kaki, apa hukumnya? Sah, cuma tak dapat pahala sunnah, itu saja. Tak payah, oi, panggil balik mayat tadi. Pasal apa? Tadi semayang imam menghadap kaki, panggil balik, dah kena tarik balik kat sini. Tak payah, ya. Itu maknanya. Baik, jadi ini tentang susunan dia. Okey. Baik, macam mana kalau ada dua mayat? Satu orang boleh datang tak? Satu orang, siapa? Okey, boleh. Kata dua mayat. Maaf, Ini mayat lelaki. Okey, baik. Tuan-tuan, sekejap Sebenarnya kalau kita ada dua mayat, okey, laki-laki ke laki-laki perempuan ke whatever, lebih afdal semayang satu kali, angkat satu kali, semayang lagi dua kali, lebih afdal. Tapi kalau masa tak mengizinkan, semayang dua kali, satu kali semayang pun boleh. Okey, katakan tak apa, boleh tak? Katakan ada banyak mayat dekat Jakarta semalam, orang mati kena bunuh dekat 100 orang. Katakan mayat laki-laki ada, boleh bangun, sorry mayat laki-laki ada, mayat perempuan ada, mayat kanak-kanak ada, ya. Maka hukumnya kalau sunnah, kita letak di barisan hadapan,
mayat laki-laki yang mukallaf. Faham tak? Second, kita letak mayat kanak-kanak lelaki. Ketiga, mayat perempuan yang mukallaf. Keempat, mayat kanak-kanak perempuan. Jelas tak? Itu susunan yang sunnah. Tetapi kalau dah terlampau banyak, tak tahu mana satu, dah letak selonggok semua, tetap sah juga. Yang penting kita semayang menghadap kiblat. Jelas tak? Okey, terima kasih. Okey, dua orang boleh bangun sekejap. Saya nak tunjukkan tentang semayang mazbuk. Okey, bila kita semayang, rukun semayang jenazah, pertama niat. Okey, pertama niat. Usalli ala hadzal maitil hadir. Arba'a takbirat fardhu kifayah makmumah lillahi ta'ala. Baik, duduk tak apa. Nanti saya panggil lagi, Itu sahaja aku semayang ke atas mayat lelaki yang hadir ini. Fardu kifayah. 4 kali takbir ikut imam kerana Allah. Kalau mayat yang hadir depan kita, hadir. Kalau mayat yang ghaib, ghaib. Mana tak ada depan kita. Ingat hukum sembahyang mayat ghaib harus. Dan sunnah sebenarnya, cuma ada pandangan dalam ulama Hanafi, dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak ada sembahyang jenazah ghaib. Faham? Mazhab Hanafi saja. Mazhab lain ada. Kenapa? Tidakkah Imam Abu Hanifah bertemu dengan hadis? Pertama sekali, apa dalil kita sembahyang jenazah ghaib? Sembahyang jenazah ghaib ini dalilnya bila Rasulullah SAW dapat khabar berita Najasyi. Tu Najasyi tak? Raja di Habasyah, beragama Kristian, yang riwayat kuat mengatakan dia masuk Islam. Jadi bila dia meninggal dunia, ada riwayat mengatakan, riwayat ini pun sahih daripada hadis Bukhari Muslim, mengatakan bahawa Rasulullah SAW sembahyang jenazah ghaib. Nabi bangun, wa kabbara arba'an, maksudnya Nabi bertakbir 4 kali, maknanya sembahyang jenazah ghaib. Jadi berdasarkan pada dalil itu, semua ulama mengatakan sunat untuk kita buat bila mayat tak ada dalam negeri. Okey, tetapi ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan tidak. Dia jumpa hadis tu, cuma dia katakan, dalam mazhab Hanafi mengatakan bahawa perbuatan solatkan jenazah yang gaib itu adalah perbuatan yang khusus hanya untuk Nabi SAW, bukan untuk orang lain. Sebab mereka punya argument pun kuat. Mereka katakan banyak orang meninggal luar negeri, Nabi tak buat, kita tak dapat riwayat Nabi buat, cuma sekali tu aja. Jadi mazhab Hanafi mengatakan itu khusus untuk Nabi SAW. Tapi jumhur ulama kata tidak, sunat untuk kita buat. Boleh faham? Okey. Jadi sembahyang jenazah hadir dengan ghaib sama saja kaifiat dia, cuma niatnya yang berbeza. Tolong faham bila kita sembahyang jenazah, usalli ala hadzal maitil hadir, kalau laki-laki satu, usalli ala hadzal maitatil hadirah, saja aku sembahyang ke atas mayat perempuan yang hadir. Imam kena faham mana satu nak baca. Faham? Kemudian mesti sebut nama tak? Jangan sebut nama, tolong. Awak sebut usalli ala hadzal maitil hadir, ismuhu Muhammad Suhaimi, katakan arba'at takbirat fardhu kifayah makmuman lil imaman lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang kata mayat laki-laki hadir yang bernama Muhammad Suhaimi, 4 kali takbir, fardhu kifayah kerana Allah SWT, imaman kerana Allah. Dah habis semayang, dah baca doa, angkat tanam, baru tahu yang meninggal bukan Muhammad Suhaimi, Muhammad lain, Muhammad Ali katakan, maka tak sah semayang tersebut, kena korek balik, semayang balik, tuan-tuan dan amin, selagi mayat belum rosak. Jadi tak payah sebut nama. Betul tak? Sebut nama salah, tak sah. Jadi mayat laki-laki atau perempuan. Okey, kalau 2 orang, alal maitainil hadiraini. Kalau 2 mayat perempuan yang hadir, maitataini hadirataini. Kalau banyak, amwatil hadirin. Itu saja. Kena fahamlah kita niat. Okey. Jadi bila kita kata niat, kadang-kadang sembahyang jenazah ni niat panjang.
Saja Allah saja aku semayang ke atas mayat laki-laki yang hadir ini, fardu kifayah, 4 kali takbir ikut imam. Tak masuk-masuk 20 kali. Mayat tu gelisah. Jangan sampai mayat bangun balik bila nak habis. Sampai gelisah. Jadi bila kita kata niat, niat ada 3 rukun. Always remember. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad tu apa? Niat. Kita berdiri nak sembahyang, usolli. Ta'arud, ta'arud ni sebenarnya fardu ke sunat. Jadi fardu kifayah itu ta'arud. Ta'yin fardu kifayah sembahyang apa? Ala hadzal maitil hadir. Jadi 3 usolli ala hadzal maitil hadir, fardu kifayah, imaman atau makmuman. Dah cukup sebenarnya. Kalau boleh lebih, 4 takbirat, mustaqbilal qiblah, makmuman lillahi ta'ala. Kalau boleh, tak boleh jangan. Itu 3 mesti ada, itu saja. Okey. Jadi bila kita takbir ihram Allahu akbar, itu rukun. Mesti sebut Allahu akbar. Lepas tu kita baca surah Fatihah. Auzubillah sunat, bismillah wajib kena baca sampai habis. Tidak disunatkan baca doa iftitah. Tidak disunatkan baca doa iftitah. Baik, itu lepas takbir ihram kita baca surah Fatihah. Okey, sampai habis. Lepas tu takbir yang kedua, Allahu akbar. Ingat angkat tangan sunat, sebut Allahu akbar tu rukun. Kalau orang tak takbir ke? Dalam hati. Dalam hati awak sembahyang sendiri sudah. Okey, kena sebut Allahu akbar tu kena sebut. Lepas takbir yang kedua, membaca selawat sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Sebaik-baiknya macam selawat dalam sembahyang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan gaduh bab ni. Nak baca Sayyidina tak nak, bergaduh jangan. Nak baca tak baca sudah. Senang aja saya. Lepas takbir yang kedua, masuk takbir yang ketiga, bacakan doa semayat. Allahumma ighfir lahu, paling kurang. Perempuan Allahumma ighfir laha. Okey? Kalau yang meninggal tu separuh perempuan separuh lelaki. Saya kata tadi dia lahir laki-laki tetap jadi lelaki. Dia lahir perempuan tetap jadi perempuan. Baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalah wa abdil dan khair min dari wa ahlan khair min ahli wa zawjan khair min zawji. Terus sampai habis kalau hafallah. Dan kalau yang meninggal ini kanak-kanak, doanya lain sikit. Kalau tak hafal, baca Allahumma ighfir lahu pun boleh. Tapi kalau baik, doakan si mayat yang budak-budak ni lain. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa dhukhran wa salafan wa zukhran wa 'izatan wa i'tibaran wa thaqil bi mawazinahuma. Okey, wa abdilhuma khairan minhu. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah kepada kedua orang tuanya kesedaran, keafiatan, ganjaran, dan beratkanlah timbangan pahala kedua orang tuanya tadi itu di akhirat kelak dengan kesabaran di atas ujian ini tadi. Itu maknanya. Tak hafal tak apa, Allah maghfir lahu pun boleh. Lepas tu takbir yang keempat, baca doa umum. Allahumma la tahrimna ajrahu, atau Rabbana atina fid dunya pun boleh. Tak baca langsung pun boleh. Kemudian bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan, kadang-kadang ini benda biasa. Okey, imam terlupa, dia takbir 5 kali. Macam mana? Sah ke tak sah? Asalkan dia tak buat sengaja sudah. Tapi kalau dia terlupa betul-betul, manusia kan, kita dah yakin ini 4, kita jangan ikut. Faham? Kita yakin ini 4, jangan ikut. Tapi dia takbir 5, dia berpasal. Betul? Dia terlupa, takbir 6 pun tak apa. Ada orang kata sampai 7 kali pernah berlaku. Okey? Tapi kita ikut saja. Kita tak ikut, kita tunggu. Dia bagi salam, kita pun bagi salam. Ya. Okey, ada soalan tuan-tuan? Ya.
Okey. Kalau imam lupa nak cakap mayat laki perempuan, kita boleh ikut usalli ala man shalla alaihi imam. Aku sembahyang ke atas siapa yang disembayangkan oleh imam, fardu kifayah kerana Allah. Ha? Good question. Cuba kau jawab boleh? Okey. Katakan ini imam okey, ini makmum, okey. Imam takbir. Sekali imam terlepas angin. Sama juga prosedur dia, imam ke tepi, tutup hidung, bagi tahu dia sudah batal. Jadi ini ke depan sikit, dia boleh ambil tempat imam terus sambung. Apa boleh. Okey. Ataupun dia datang masbuk. Okey, katakan imam dah takbir yang ketiga. Ini takbir ketiga, haji baru masuk, takbir, Allahu Akbar. Dia niat macam biasa, dia baca Fatihah. Faham? Imam takbir ketiga, imam takbir keempat, dia dah habis takbir, ini takbir kedua, baca selawat. Imam bagi salam, dia teruskan tiga dan empat, dia bagi salam habis. Apa boleh juga. Okey? Jelas tak? Okey, baik, terima kasih. Soalan yang biasa orang tanya, Ustaz, boleh tak satu mayat kita sembahyang dua kali? Ada orang dah sembahyang kat rumah, lepas tu dia bawa datang masjid lagi. Jadi orang dah sembahyang kat rumah, sembahyang kat masjid lagi. Jawapannya tak payah. Tak payah. Dah sembahyang kat rumah, sembahyang kat rumah. Yang dah sembahyang tak payah sembahyang lagi. Tak payah dua kali. Maknanya dia bagi peluang orang lain sembahyangkan. By right sebenarnya tak perlu buat dalam masjid. Dah sembahyang kat rumah sudah. Cepat-cepat buat pergi tanam secepat mungkin, itu sunnahnya. Segerakan. 4 perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam kata segerakan. Kalau datang jangan lambat-lambat. Pertama, makan. Makanan dah tersedia panas-panas, biryani, tosai, ini semua panas-panas, awak nampak nanti lambat-lambat, makruh, cepat-cepat makan, sunat. Kedua, waktu semayang, cepat-cepat semayang. Anak perempuan, ada orang-orang yang baik-baik, pakai songkok, pakai jubah macam ni, datang minta cepat-cepat kasih kahwin. Jangan simpan. Tak boleh, jangan, anak saya mahal tau. Tak ada 20,000 jangan minta. Jangan. Ya, dah tunang 5 tahun. Apa hantaran? 20,000 serba 2, ambil kau. Ini semua makruh. Cepat-cepat kasih kahwin. Yang keempat, mayat dah meninggal, cepat-cepat kita uruskan. Okey. Adakah mayat ni baik? Tak baik pun cakap baik. Macam syaitan. Okey. Dia sebenarnya gini tuan-tuan. Sebenarnya ada satu ketika bila orang tengah usung jenazah, ya, Rasulullah SAW dengan Umar Khattab ada. Ni riwayat sahih, ya. Bila orang tengah usung tuan-tuan, orang puji orang yang kena usung tu. Masya Allah, baiknya orang ni, baiknya orang ni. Nabi kata benar, hakan. Satu lagi pula, orang angkat jenazah, orang menyumpah, ini dulu memang jahatnya orang. Orang geram, hati sakit. Nabi kata benar. Umar kata kepada Rasulullah, 2 kali aku nampak macam ni. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi kata, kalau orang ni baik, orang puji, mudah-mudahan dia dapat keridhaan Allah, balasan yang baik. Kalau yang orang yang kedua ni memang dia jahat, dia nyanyikan orang, semua dapat balasan yang setimpal. Okay, cuma adat kita faham, kalau mayat ni macam Fir'aun pun, tapi dia meninggal sebagai orang Islam, adakah mayat ni baik? Lebih baik diam sudahlah. Kita nak kata tak baik, kita mengaibkan orang. So kita tutup mulut kita, jangan cakap macam itu. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib seorang muslim, Allah tutup aib dia dunia akhirat. Jadi kalau dia betul-betul macam syaitan betul ni. Bukan orang sini, orang lain kata. Tak payah kata mayat ni baik, tak baik, mayat ni baik macam syaitan. Tak payahlah cakap macam itu. Kita tutup aib orang, ya. Tapi benda tu memang ada. Ya. Baik, masa tak mengizinkan tuan-tuan, bulan depan kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.